ma ana alaihi wa ashabi, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ketika Nabi menjelaskan tentang 73 umat dia akan terpecah kepada 73, yang selamat satu sahaja, al-firqah an-najiyah. Siapakah mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Dan apabila kita merujuk kepada Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Farqu Bainal Firaq, dia menjelaskan antara ciri ahli sunnati wal jamaah adalah mereka-mereka yang berpegang kepada riwayat as-sahihah, riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada salafus salih. Abdul Qahir Baghdadi ni Asy'ari. Dia kata antara ciri utama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah adalah berpegang kepada riwayat-riwayat yang sahih. Macam pelik Asy'ariyah hari ni kan, yang biasanya duk cari hadis palsu ni, yang mengaku sebagai Asy'ariyah. Betul doktor? Ustaz? Mungkin. Takutlah tu. Memanglah betul. Saya mengatakannya memang betul. Ya, saya itu juga yang saya perasan. Betul. Kita pun garuk kepala, betul. Kenapa? Kenapa begitu sekali? Sedangkan ini usul Asy'ariyah. Awak nak beriman dengan Allah, nak beriman dengan Nabi, kenalah pastikan dulu kenyataan itu betul daripada Allah, betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa wahai Asy'ariyah hari ini berengan-rengan, meremeh-remehkan isu kesahihan, sehingga segala jenis khurafat kita berikan lesen, kemudian berbangga kata kami Asy'ari? Di mana usul Asy'ariyah yang tidak menekankan isu kesahihan? Tunjukkan saya. Itu yang sampai macam-macam cerita keluar, mandi safar boleh. Betul? Qul huwallahu ahad, huwa itu boleh merujuk kepada Nabi Muhammad. Boleh amal wafa, tak nak hilang motor apa? 2408. Kemudian riwayat tentang Nur Muhammadnya, kami Asy'ariyah. Kaif? Asy'ariyah berpegang kepada riwayat-riwayat yang tidak ada sandaran, tidak ada sanad, langsung kadang-kadang perawi yang tidak dikenali, bahkan mungkin yang muttaham, yang mungkin pernah menipu banyak kali, sampaikan hadis, terima juga, telan juga, tak apa, kita sangka baik. Itu bukan manhaj Asy'ariyah. Ini teguran saya kepada sahabat-sahabat Asy'ariyah kita. Inilah yang selama ini antaranya yang memisahkan kita. Padahal usul kita sama. Sama ke beza? Ke ada dalam Asy'ariyah kata tak apa, kesahihan hadis tak penting? Tak ada. Kemudian Abdul Qahir al-Baghdadi kata, selepas penekanan kepada riwayat-riwayat yang sahih, dan dia kata inilah sunnah ahli sunnah duna dzawil bid'ah, dan ini berlawanan dengan jalan ahli bid'ah. Ini usul ahli sunnati wal jamaah, penekanan kepada kesahihan, kemudian melawan bid'ah. Sebelum awak tanya saya soalan, saya jawab dulu. Bid'ah di sisi Asy'ariyah ni apa? Kan? Jawab. Saya jawab dulu. Saya merujuk kepada Al-Imam Asy-Syatibi Al-Asy'ari, ya, ketika beliau menjelaskan ta'arif bid'ah. Dia kata apa? Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi asy-syari'ah, tudahi asy-syari'ah, yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bit-tariqati asy-syar'iyyah. Nah, ini pegangan ta'rifan bid'ah di sisi al-Asy'ariyah. Apa maksud dia? Satu jalan di dalam agama yang direka-reka. Dan jalan di dalam agama yang direka-reka ni bukan sahaja dalam bab fiqh, tapi termasuk juga dalam bidang tasawuf, dalam bidang akidah. Sebab tariqah fid din umum, satu jalan dalam agama. Mukhtara'ah tudahi syariah. Tujuan dia apa? Untuk meniru-niru syariat. Meniru-niru
syariat. Sebab tu dia nampak macam syariat, tapi dia bukan. Dia adalah bid'ah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk juga meniru tujuan mereka-mereka yang melakukan syariah. Kita melakukan syariah untuk apa? Untuk Allah. Untuk dapat keridaan Allah, untuk dapat syurga, jauhi daripada neraka. Yang buat bid'ah pun dia meletakkan tujuan itu juga. Kamu buat ni kamu dapat pahala. Kamu buat sekian-sekian ni kamu akan selamat daripada api neraka. Kamu minta wali sekian-sekian, nanti dekat akhirat dia akan selamatkan kamu daripada azab. Bahkan Syekh, kamu akan jawabkan soalan dalam kubur kamu. Benda ni ma'ruf. Habislah saya balik ni. Tapi ini adalah satu perkara yang kita kena muhasabah. Ya? Kita kena muhasabah bersama. Jadi itu adalah ta'arif bid'ah di sisi al-Asy'ariyah juga. Imam Asy-Syatibi rujukan ramai dalam bidang usulul fiqh. Tidak ada ulama al-Asy'ariyah yang tidak menjadikan penentangan kepada bid'ah itu prinsip asas perjuangan mereka. Saya nak tanya di sini, kalau kita nak buat kajian tentang firaq ataupun aliran-aliran yang berbeza dalam agama kita, apakah kitab-kitab yang kita akan rujuk? Kitab-kitab klasik. Kita akan kembali kepada Maqalatul Islamiyyin. Kita akan kembali kepada Al-Farqu Bainal Firaq. Kita akan kembali kepada Al-Milal wan Nihal. Kita akan kembali kepada At-Tafsir fid Din. Semuanya itu ditulis oleh ulama-ulama yang berakidah Asy'ariyah. Dan kenapa mereka tulis kitab itu? Baca mukaddimahnya. Mukaddimahnya, awak akan dapati mereka berterus terang mengatakan bahawa tujuan kami menyenaraikan aliran-aliran ahli bid'ah ini adalah untuk memisahkan mereka daripada siapa mubtadi' dan siapa yang mengikut jalan ahli sunnati wal jamaah. Atas sebab itu, juhud ilmiah mereka, usaha keilmuan mereka menyenaraikan aliran-aliran ini dengan akidah mereka. Dengan buat kajian lapangan, jumpa Mu'tazilah, jumpa Jahmiyah, jumpa Syiah, jumpa Murji'ah, jumpa Ismailiyah, Batiniyah. Mereka buat kajian lapangan, berdebat secara terus terang. Lepas tu mereka tulis dalam kitab mereka. Kerana apa? Juhud itu, usaha itu. Kerana ingin menjaga sunnah dan ingin melawan puak-puak bid'ah. Jadi hakikatnya tidak ada perbezaan. Pemahaman kami kepada sunnah itu sebenarnya tidak ada perbezaan. Tapi dari segi aplikasi, kemungkinan dekat situ yang ada off sedikit. Dan pegangan saya kenapa perkara itu berlaku? Kerana partly, sebahagiannya adalah kerana sebahagian Asy'ariyah telah terpengaruh dengan jalan tasawuf falsafi yang dipelopori oleh orang-orang seperti Ibn Arabi dan sebagainya. Bila bergabung dua ni, dia jadi kacau. Yang Asy'ari pun dia tak tahu lagi prinsip Asy'ari ni apa. Padahal dia berpegang kepada akidah Ibn Arabi. Dia ingat itu Asy'ari. Sedangkan bila Ibn Arabi datang sebagai contoh, Hanabilah dan Asy'ariyah bergabung bersama menentang dia. Ibnul Jauzi, Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Hanabilah mereka menentang Ibn Arabi. Di sebelah Asy'ariyah pula siapa? Adududdin Al-Iji, At-Taftazani, Al-Qastallani. Ramai ulama Asy'ariyah bergabung sama menentang aliran itu. Tapi hari ini aliran Ibn Arabi itu sudah berjaya untuk meresap masuk ke dalam golongan mereka-mereka yang mendakwa diri sebagai Asy'ari. Maka di situ berlaku sedikit kekeliruan. Maka menjadi tujuan saya adalah untuk cuba sedaya upaya menjelaskan kepada golongan Asy'ariyah sendiri, siapa kamu? Muhasabah diri. Apakah hakikat akidah Asy'ariyah itu? Adakah ia sama dengan akidah Ibn Arabi? Wallahi tidak. Bagaikan air dengan minyak. Dan jikalau Asy'ariyah dapat menyedari perkara ini, insya-Allah saf Asy'ariyah dan Hanabilah akan semakin rapat. Tapi selagi yang ini ada, susah. Sebab semua geng-geng amalan-amalan bid'ah itu biasanya datang daripada belah aliran ini. Seru wali, bila ada masalah seru. Ini datang daripada mana? Mana ada Asy'ariyah ajar benda tu? Datangnya daripada orang seperti Ibn Arabi. Seru Rijalul Ghaib. Dia suruh. Kalau ada masalah, seru Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib tu siapa? Rijalul Ghaib ni termasuk wali-wali yang telah meninggal dan jin-jin Islam. Dia berterus terang. Cuba cek dalam kitab-kitab Asy'ariyah, ada tak ajaran-ajaran seperti ini? Tidak. Babat TV Sunnah
belajar agama